الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat sambung kuliah siri yang ke-26. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai muka surat 158 dalam tajuk perkara-perkara makruh di dalam solat. Pagi tadi kita sampai nombor 6, melihat sesuatu yang melalaikan. Sekarang kita sambung muka surat 7. Makruh melipat pakaian. Kita sembahyang dalam keadaan baju kita ni duk terlipat ataupun sinting. Itu makruh. Seluar yang labuh dia lipat, makruh. Tapi masalah juga, kalau dia biarkan labuh bawah pada buku lali pun makruh. Kalau dia lipat pun makruh. Nak selesai macam mana? Ulama kata dalam keadaan macam ni, dua-dua masalah kita ambil yang ringan, iaitu lipat. Sebab lipat tu makruh saja. Kalau labuh pakaian itu ada satu ancaman daripada Nabi. Allah tidak mahu memandang orang yang melabuhkan pakaiannya kerana sombong. Allah tak mau pandang. Allah tak pandang dengan pandangan rahmat. Maka bagi orang yang seluar panjang, walaupun lipat kaki seluar tu makruh, tapi makruh dia lebih ringan daripada makruh melabuhkan seluar. Okey, lipatlah. Yang terbaiknya pergi kedai kerat bagi pendek. Tu masalah tu akan selesai lah kalau dia kerat, minta tukang jahit pendekkan seluar. Melipat pakaian dan melipat rambut. Meletakkan rambut di bawah serban. Ini orang yang rambut panjang, dia lipat-lipat, dia ikat-ikat, dia cucuk masuk dalam kepiah dia atau dalam serban dia. Dia sembunyikan dalam tu pun makruh. Patutnya rambut tu biar lepas ke belakang. Ni orang lelaki lah, lepas ke belakang. Orang perempuan tak apa, buat sanggui, ikat, itu tak jadi masalah. Orang lelaki makruh. Kalau rambut panjang, patutnya dia sikat ke belakang, dia pakai kepiah je, biarlah rambut tu terjuntai ke belakang. Tak perlu dia lipat, sorokkan di bawah kepiah atau di bawah serban dia. Dalil daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu bis sujud ala sab'ati a'zumin, ala al-jabhah
wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadain wal rukbatain wa atrafil qadamain wala nakfitu thiyaba wasya'r. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota, iaitu dahi, serta baginda mengisyaratkan dengan tangannya pada hidungnya. Nabi cakap dahi tapi Nabi tunjuk hidung. Hidung ni sunat. Kedua tapak tangan, kedua lutut dan hujung jari kedua kaki. Dan janganlah menahan pakaian dan rambut. Okey, baik, kita terus. Perkara yang ke-8, menyapu debu dari dahi. Bila kita sujud, lekat debu, biar je debu tu lekat di dahi. Tak payah kita sapu. Kalau nak sapu, sapu sebelum sembahyang. Bagi bersih tempat tu. Jangan gabui. Biarlah debu lekat di dahi. Kerana ia dikira seperti mahu menghapuskan kesan ibadat. Baik, itu sebab dia. Yang ke-9, menguap. Jika tidak mampu menahan menguap, hendaklah letakkan tangan ke atas mulutnya. Tak tangan kiri. Tangan kiri, belakang tangan kiri kita tutup mulut. Baik. Menguap dalam sembahyang makruh. Kalau rasa menguap, kancing gigi, jangan ngengah. Tahan macam tu. Jangan buka mulut. Kalau mulut dah tenganga, maka kita guna belakang tangan kiri, kita tutup mulut. Kita sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau baca Fatihah tak habis lagi, jangan sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nanti takut tergendala Fatihah, kena baca daripada awal balik. Kalau kita baca habis dah Fatihah, menguap, tak apa, kita sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tatha'aba ahadukum fi shalah falyakdhim mastata'a, wa fi riwayatin falyumsik biyadihi ala fihi fa inna asy-syaitana yadkhul. Rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu menguap di dalam solat, maka hendaklah dia menahannya sekadar yang mampu. Jangan buka mulut. Kerana sesungguhnya syaitan boleh masuk. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu dari syaitan. Apabila seseorang kamu menguap, maka hendaklah dia menahannya semampu yang boleh. Kerana seseorang itu apabila menguap dengan terbit suara dia menguap sampai bunyi syaitan akan ketawa kepadanya. Jangan bagi syaitan gelak. Syaitan happy. Kita jangan bagi syaitan seronok. Kita menguap bunyi suara, syaitan seronok. Syaitan ni kalau kita baca, dia menjerit ketika turunnya surah Al-Fatihah. Syaitan akan lari terkentut-kentut apabila mendengar azan. Syaitan akan menangis, akan bersendirian dan menangis bila kita sujud sejadah. Dia reti menjerit, menangis, kentut, dan dia juga reti ketawa. Syaitan ketawa bila tengok orang menguap, nganga, lepas tu bunyi suara. Syaitan akan rasa seronok, dia akan rasa gembira, dia akan gelak besarlah melihat keadaan tu. Lucu bagi syaitan. Jadi kita sambung. Jadi hukum menutup mulut ketika salat makruh. Orang yang pakai purdah dia tutup sambil salat, makruh. Pakai mask tutup ketika salat, makruh. Tetapi kata ulama, makruh tu kalau saja-saja. Kalau ada hajat, ada sebab, maka ia tidak makruh. Apa dalilnya? Dalil dia, Nabi suruh kita tutup mulut ketika menguap. Saja-saja nak pergi tutup mulut ketika salat, makruh. Pakai mask, makruh. Tutup mulut, makruh. Pakai purdah, pakai niqab, makruh.
Tapi kalau ada keperluan, contoh dia menguap, memang dia kena tutup mulut. Dia dah nganga, tutup mulut. Maka tak makruh tutup mulut. Begitulah dikiaskan salat pakai mask. Bukan saja-saja. Kerana ada wabak, ada virus, maka kita pakai mask tu bukan saja-saja. Tidak menjadi makruh. Yang ke-10, berlebihan pada menunduk kepala ketika rokok. Dia rokok lebih daripada 90 darjah. Tunduk lebih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila rukuk, baginda tidak mendongakkan kepalanya dan tidak terlalu tunduk. Rukuknya sederhana sahaja. Kemudian yang ke-11, makruh meletak tangan di pinggang, cekak pinggang, semayang sambil cekak pinggang. Yang ni tak ada lah. Tak pernah jumpa lagi lah orang semayang cekak pinggang. Tapi ditulis juga di sini, mungkin ada orang semayang cekak pinggang, perbuatan tu makruh. Kerana menyerupai kelakuan orang yang sombong dan tiada maruah. Dalam hadis, naha 'anil khasri fis salah, baginda melarang cekak pinggang di dalam solat. Hadis di bawah muka surat 160. An Ziyad bin Subaihin qala sallaitu ila jambi ibn Umar fawada'tu yadi fi khasri faqala li hakadha darbatan biyadihi falamma sallaitu qultu li rajulin man hadha qala Abdullah ibn Umar قلت يا أبا عبد الرحمن ما رابك مني قال إن هذا الصلب وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه رواه النسائي. Artinya daripada Ziyad bin Subaih berkata, aku salat di sebelah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia semayang, dia tak kenal kata yang sebelah dia tu Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Ziyad ni semayang sebelah Abdullah bin Umar. Aku meletak tangan di atas pinggang. Cekak pinggang. Cekak pinggang sebelah ke, cekak pinggang dua belah ke, kita tak tahu. Yang penting dia letak tangan. Semayang sambil cekak pinggang. Action. Sempoi punya semayang. Tak pernah lagi kita jumpa orang buat perangai macam tu. Maka Ibnu Umar memukulku dengan tangannya. Tengah-tengah semayang tu, dia semayang sebelah Ibnu Umar, duk cekak pinggang tu. Ibnu Umar tampak tangan dia. Tengah duduk semayang tu boleh tampak tak? Boleh. Cubit ke kutir ke? Boleh. Boleh. Kita dah baca dah sebelum ni. Isyarat boleh. Boleh lah. Tarik orang pun boleh. Kita semayang, ada orang batai. Orang belakang tak mai ke depan. Orang sebelah tu pun tak mai rapat. Apa perlu kita buat? Kita boleh panggil orang belakang mai depan. Buatlah gaya gimana pun. Ataupun kita boleh tarik baju orang sebelah tu, tarik mai rapat. Tarik dia. Tarik sikit lah, bukan tarik sampai dia jatuh gitu. Tarik tu, kita tarik baju dia sikit. Tarik gitu. Tarik baju. Jadi dia tersedak, dia rapat. Boleh. Tak salah dalam sembahyang. Cakap tak boleh. Isyarat boleh. Baik. Dia kata aku tengah-tengah sembahyang, hamba Allah sebelah aku ni pukul aku. Dengan tangannya. Selepas salat, aku bertanya seorang lelaki. Dia tanya lelaki sebelah ni lah. Dia tak berani lelaki sebelah ni pukul dia tadi. Dia tanya sebelah ni. Dia tanya orang sebelah ni. Siapakah lelaki ni? Ni lelaki ni siapa ni? Tengah habis semayang dah lah. Habis semayang dah, dia tanya lelaki ni. Hang kenal? Dia ni siapa dia ni? Tadi dia pukul aku. Dia pukul aku tengah-tengah semayang tadi. Siapa dia ni? Hang kenal? Orang itu berkata dia adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Nabi rupanya. Ziyad ni dia tabi'in lah. Dia jumpa sahabat, dia tak sempat jumpa Nabi. Tabi'in. Aku berkata kepada Ibnu Umar, wahai Abu Abdirrahman. Tu kunyah. Nabi, para sahabat mereka biasanya ada kunyah Abu. Nama dia Abdullah bin Umar. Tapi dia dikenali dengan Abu Abdirrahman. Macam saya nama Zamri, Abu Hazim. Abu juga. Sunat kita meletak kunyah pada nama kita. Wahai Abu Abdirrahman, kenapa tuan memukul saya tengah semayang tadi? Ibnu Umar berkata, tanganmu
inna hadha salb, tanganmu menyerupai salib. Bila cakap pinggang menyerupai salib, bukan jadi kafir, bukan jadi Kristian, tapi gaya macam tu tak sesuai, apatah lagi kita tengah sembahyang. Menyerupai macam macam salib. Tanganmu menyerupai salib. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami darinya. Orang Melayu kita tak ada lah sembahyang cakap pinggang. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Hibban, Nabi kata, al-ikhtisaru fi salah rahatu ahli nar. Cekak pinggang di dalam solat merupakan cara berehat penghuni neraka. Ada time juga mereka rehat. Bila mereka rehat, mereka buat apa? Cekak pinggang. Ini kita tak tahulah. Cerita-cerita syurga neraka nanti di akhirat kita dapat lihat lah. Tapi Nabi biasa sebut, cekak pinggang tu gaya ahli neraka berehat. Baik. Yang ke-12, makruh meludah ke depan. Depan arah kiblat. Jangan ludah depan. Dan ke sebelah kanan. Kanan ni dia arah yang mulia. Kalau perlu ludah belah kiri. Perlu tak ludah waktu semayang? Perlu. Bila kita batuk, keluar kahak. Kalau kita telan, batal solat. Sekiranya bulan Ramadan, kita telan, solat batal, puasa pun batal, kahak tak boleh telan. Maka perlu ludah ke kiri. Alhamdulillah, tukang baju buat poket belah kiri. Jadi, kita tak ludah kanan, kita tak ludah depan, kita ludah ke kiri. Ludah dalam poket sendirilah. Ludah dalam poket sendiri. Tak ludah, batal solat, batal puasa. Duduk tengah semayang, sagi batal, kena mula lain. Kahak tak boleh telan. Pasal kita batuk, dia dah naik atas daripada anak lidah. Kalau dia duduk di kerongkong, bawah pada kerongkong, tak apa. Kalau dia naik ke lidah, tak boleh dah. Itu maksudnya kena ludah. Nabi SAW pernah tunjuk cara ludah. Nabi bawa satu sapu tangan, Nabi ludah di sapu tangan, Nabi lipat sapu tangan, Nabi memasukkan ke poket kiri. Kalau kita ada sapu tangan, kita ambil sapu tangan, kita ludah di sapu tangan, kita simpan sapu tangan tu. Ludah tidak najis. Kahak tidak najis. Ini kita nak cerita adab meludah. Adab meludah. Meludah ke depan dan ke sebelah kanan makruh. Bahkan jika terpaksa meludah, ludahlah ke sebelah kiri. Pada pakaiannya, ludah dalam poketnya sendiri atau di bawah kakinya, ludah ke bawah, kambus dengan kaki kiri. Kalau masjid zaman dululah, dia ludah ke lantai, lepas tu dia kambus dengan kaki kiri dia. Zaman sekarang mana boleh kambus? Sekarang ada mozaik, ada kapet, macam mana kita nak timbus kahak tersebut. Baik. Dalil di bawah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah fashaqqa 'al dhalika 'alayhi hatta ru'iya fi wajhihi faqama fahakkahu bi yadihi faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu aw inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا متفق عليه. Artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW melihat kahak di arah kiblat. Nabi nak semayang, tempat semayang imam tu dipanggil mihrab. Sebelah kanan mihrab, Nabi tengok di dinding tu ada kahak hijau, gelema. Ada duk lekat di dinding tu. Seketui. Siapa buat kerja macam ni? Orang Arab lah. Sahabat-sahabat Nabi. Nabi nak semayang, nak angkat takbir, Nabi terlihat. Tak jadi. Tak jadi semayang. Nabi marah. Nabi gunakan tongkat Nabi.
Nabi gunakan tongkat Nabi. Tongkat Nabi itu pula dalam riwayat lain disebut urjun. Tongkat Nabi, kayunya bengkang-bengkok macam huruf S. Tu tongkat paling baik. Urjun. Dia tak straight lah, dia ada lekuk dia. Bengkok-bengkok sikit-sikit. Nabi guna tongkat tu, Nabi kikih kahak bagi jatuh. Kemudian Nabi timbus dengan tanah. Sebab dulu lantai Masjid Nabawi itu tanah, pasir. Kemudian Nabi marahlah. Siapa buat kerja macam ni? Jangan buat macam ni, Allah marah. Nabi pun marah. Mengotori masjid. Meludah dalam masjid itu haram. Tak boleh. Kalau perlu ludah, kita kena keluarkan kepala kita daripada masjid, tingkap masjid ke, keluarkan kepala baru ludah. Jangan berdiri dalam masjid ludah. Walaupun air ludah kita tu jatuh di luar, tapi dia terbang daripada dalam masjid, lalu kot tingkap jatuh di luar, haram juga pasal kepala kita berada dalam masjid. Kalau perlu ludah, suar kepala keluar atau keluar badan sekali. Nah, cerita. Baik. Hadis ni panjang. Lepas Nabi marah, Nabi kikih, Nabi tanya para sahabat, siapa yang ada bawa botol minyak wangi? Siapa bawa? Rupa-rupanya tak ada seorang pun bawa. Semua calik di tangan, pergi masjid. Calik di tangan, pergi masjid. Nabi tanya, siapa yang ada bawa botol minyak wangi? Siapa bawa botol minyak wangi? Apa Nabi nak buat? Nabi nak sapu di kawasan dinding yang ada kahak tu. Nabi nak sapu. Ya, Pak Da. Jid Pak Da kata, tongkat bengkang-bengkok sunnah. Ya, betul. Nanti buat tongkat. Alhamdulillah. Tongkat tu dia memang bengkok lagi, dipanggil urjun. Urjun ni bengkok. Kalau dalam surah Yasin pada urjunil qadim, yang tu dikira bulan. Bulan sabit kan dia melengkung, dia besar, kemudian dia akan kecil balik, dia akan jadi balik bulan sabit. Dia pusing sebulan tu. Baik. Nabi tanya, siapa ada botol minyak wangi? Tak ada seorang pun yang bawa. Kemudian ada seorang anak muda, dia keluar masjid, dia lari balik rumah. Tak lama lepas tu dia datang, cepatnya dia balik rumah, dia mai terus, dia bawa satu botol yang berisi minyak wangi. Rasulullah tuang di tapak tangan Rasulullah sapu dekat kawasan yang tadinya ada kahak ni, tak ada adalah. Nabi dah kikih dengan tongkat Nabi sapu situ. Sampai sekarang tiang tu ada. Tempat yang Nabi sapu tu sampai sekarang ada. Dipanggil tiang mukhallaqah. Kalau kita masuk Masjid Nabawi, ada satu tiang. Di atas tiang tu dia ada tulis bulat. Di tiang tu dia ada tulis khat. Ustuwanah mukhallaqah. Tiang harum. Maksud tiang harum ialah tiang yang Nabi sapu minyak wangi. Tiang dalam Raudah tu ada beberapa tiang. Ada satu tiang. Ini mihrab Rasulullah, sebelah kanan. Sebelah kanan sikit ada tiang. Tak jauh daripada mimbar tempat Nabi khutbah. Okey. Jadi macam itulah. Lepas tu baru sampai hadis ni, kita baca hadis ni. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW melihat kahak di arah kiblat. Maka perkara itu amat menyusahkan hati Nabi sehingga kelihatan pada mukanya tanda merah. Lalu Nabi bangun dan mengikisnya dengan tangan baginda. Ini riwayat ni kikis dengan tangan. Tapi riwayat yang lebih jelas, Nabi tak kikis guna tangan. Nabi kikis guna tongkat yang urjun, bengkang-bengkok. Ni tukang kayu kita. Alhamdulillah memang duk buat tongkat. Pakcik kita, Pakcik Pak Da. Alhamdulillah. Jadi Nabi kikih dengan tangan baginda, dengan tongkat lah maksudnya, dan bersabda, sesungguhnya seseorang kamu apabila dia berdiri di dalam solatnya, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat. Munajat mana apa? Berbisik-bisik dengan Tuhannya, atau Tuhannya berada di antaranya dan di antara kiblat. Tuhan tak bertempat, tapi dia kena anggap macam Allah ada depan dia. Allah tak bertempat. Maka janganlah seseorang kamu meludah ke arah kiblatnya. Tetapi jika perlu ludahlah ke sebelah kirinya atau di bawah kedua kakinya.
Kemudian Nabi mengambil hujung selendangnya dan menunjukkan cara ludah yang betul. Nabi tunjuk, iaitu baginda meludah ke hujung selendang itu macam sapu tangan lah. Nabi ludah, Nabi tunjuk cara. Kemudian melipatkan kain selendang itu. Nabi lipat sana, lipat sini, Nabi simpan dalam poket. Nabi bersabda, atau buatlah begini, macam saya sebut tadi lah. Okey. Al-buzaq fil masjid khati'atun, meludah di dalam masjid adalah kesalahan dan penebusnya dengan menimbusnya ke dalam tanah. Itu yang ke-12. Kemudian kita tengok tambahan, apa lagi yang makruh? Makruh memejam mata di dalam solat. Solat sambil pejam mata. Sebelum ni ada yang tanya, hukum dia makruh. Kecuali kalau dia jadi tak khusyuk. Dia buka mata tak khusyuk. Dia pejam baru boleh khusyuk. Dia buka ni dia ingat macam-macam yang bukan-bukan. Maka dalam keadaan macam tu pejamlah. Dalam keadaan biasa-biasanya jangan pejam. Buka mata tengok tempat sujud. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum fi shalah fala yughmid 'ainaihi." Rawahu at-Tabrani. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu mendirikan salat, maka janganlah dia memejamkan kedua matanya. Imam Nawawi berpendapat, tidak makruh memejam mata di dalam salat jika tidak dikhawatiri berlaku sesuatu bahaya. Pengarang kitab Mughnil Muhtaj, Khatib Syarbini berkata, hadis yang melarang memejam mata itu adalah hadis dhaif seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dan telah memfatwakan oleh Imam Izzuddin bin Abdus Salam bahawa memejam mata lebih aula dari membukanya jika membuka mata dapat mengganggu kekhusyukan solat. Kalau tak khusyuk, pejam tak apa, dibolehkan. Makruh merapatkan kedua kaki ketika solat. Dia berdiri rapat, kepit macam tu pun makruh. Kita dah sebut dah sebelum ni. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau melihat seorang lelaki yang merapatkan kedua kakinya ketika salat. Beliau berkata, akhta'as sunnah, orang ini telah menyalahi sunnah. Makruh memikirkan urusan dunia di dalam salat kerana menghilangkan khusyuk. Jangan duk fikir bukan-bukan. Fikir ayat yang kita baca. Kalau kita baca ayat jual beli, kita boleh fikir bisnes. Kalau yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kamu tentang perempuan haid. Yang tu kita boleh fikir soal darah haid berapa hari biasanya. Kemudian fa'tazilun nisa, bila haid tak boleh bersetubuh dengan isteri. Okey, fikir yang ada kena mengena dengan ayat itulah khusyuk. Fikir yang tak ada kena mengena, baca ayat haid duk teringat buah durian. Baca ayat haid tak boleh bersetubuh, kena tunggu isteri mandi suci. Tiba-tiba dia teringat durian. PKP dia tak boleh balik, tengok kebun durian. Ada kena mengena tak? Tak ada kena mengena. Itu tak khusyuk. Bolehkah beristighfar atau berta'awudz ketika datang lintasan buruk dalam fikiran ketika salat? Boleh? Boleh. Tetapi kalau kita duduk tengah baca hak wajib, yakni Fatihah atau tahiyat akhir, kalau kita selit dengan astaghfirullahalazim atau kita selit tengah-tengah dia dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bacaan kita tu rosak. Kita kena mula lain lah. Tahiyat kena mula lain, Fatihah kena mula ayat pertama. Bukan mula semayang dah, kena ulang balik bacaan. Kalau waktu rokok sujud, lepas tu tak apalah. Kalau waktu duk baca Fatihah, habiskan Fatihah dulu. Nak sebut a'udzubillah, astaghfirullahalazim, bagi habis Fatihah dulu, bagi selesai tahiyat dulu. Kalau tidak, dia rosak, tergendala, putus mualat. Nak kena mula baca lain Fatihah tu. Baik. Makruh memikirkan urusan dunia di dalam solat kerana menghilangkan khusyuk. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat mereka. Kemudian hadis tentang syaitan, dengan azan dia lari sampai terkentut-kentut apa semua. Kemudian bila habis azan dia main kacau orang semayang pun dia main kacau. Semua ni kita dah baca dah dulu dalam bab melaungkan azan. Baik, kita tengoklah kemudian pengarang buat satu ringkasan muka surat 164. Ma yajibu fis salah, perkara-perkara yang diwajibkan di dalam solat. Ini dia buat ringkasan balik apa yang kita dah mengaji sebelum ni, dia ulang balik saja. Walis salati syurutun wa arkanun wa ab'adun wa sunanun fa syurutuha thamaniyah. Salat mempunyai beberapa syarat, beberapa rukun-rukun, sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Semua ni kita belajar dah, apa sunat ab'ad, apa sunat hay'ah, apa syarat, apa rukun, semua belajar dah. Dia ulang balik. Dia kata syarat sah solat ada 8. Pertama, suci dari hadas dan najis. Ngaji dah. Menutup aurat. Okey, ngaji dah. Menghadap kiblat. Okey, kemudian 4, 5, 6, tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang. Benda-benda yang dilarang ni banyaklah. Dia bagi contoh di sini, tak bercakap, tak makan, dan tidak melakukan banyak pergerakan. Jadi tak bercakap, tak makan, tak bergerak banyak. Apa yang kita mengaji lah perkara-perkara yang membatalkan solat sebelum ni. Yang ketujuh, mengetahui masuk waktu walaupun dengan zon, sangkaan. Tak boleh main teka-teka, kita kena ada usaha kita. Zonnul mukallaf. Okey. Yang ke-8, mengetahui kefarduan solat itu dan cara mengerjakannya. Kena tahu Fatihah tu rukun, wajib dibaca. Surah tu sunat, mana surah, mana rukun, kita kena reti beza. Barulah solat kita sah. Baik, ada soalan. Baca ayat azab yang faham makna, kemudian duk bayang azab kubur, neraka, mahsyar. Macam mana ustaz? Hak tu tak apa. Hak tu yang bagus. Kita fikir hak kena mengena dengan ayat yang dibaca. Hak tu bagus. Kita terbayang bagaimana seksaannya nanti. Kerana ayat yang kita baca tu ayat azab. Hak tu lah khusyuk. Khusyuk ni bukan makna sampai tak ingat apa, sampai rakaat berapa pun tak ingat, tu lalai. Khusyuk ni kita ingat perkara-perkara yang ada kena mengena dengan bacaan kita. Okey? Kalau bacaan tu tentang buah-buahan, wattini wazaitun, terbayang buah tin. Bisa tengok buah zaitun bulat hijau, bisa tengok minyak zaitun ke apa, itu bagus lah. Wattini wazaitun, kita terbayang, kita duk jual minyak zaitun, sebut wazaitun, terbayang botol dia, minyak dia, khasiat dia apa semua. Hak tu lah khusyuk. Jangan baca saja. Wa turi sinin, kita biasa ikut travel pi Mesir, pi Sinai, Bukit Tursina, kita terbayang jalan nak pergi tu, batu-batu dia macam mana, apa terbayang. Sebab tu bagus. Berjalan ni bagus. Quran banyak cerita tempat. Kalau kita ada, tapi PKP, Allah. Zaman Covid ni, nanti bila dah aman, dah sihat, Allah angkat wabak ni, siapa ada duit? Fasiru fil ard. Melanconglah di muka bumi. Bukan melancong tu seronok-seronok. Fanzuru, pi tengok. Terutama tempat-tempat yang disebut dalam Quran. Kita baca Quran, kita nampak. So kita bisa pi. Macam tu. Hak tu khusyuk. Ada orang kata khusyuk ni semayang fokus, jangan duk ingat apa. Khusyuk ialah kita kena ingat, tapi ingat yang kena mengena dengan ayat. Biasa baca waturi sinin, Bukit Tursina. Saya biasa sampai ke Sinai. Itu Bukit Tursina, di mana Wadil Muqaddas, di mana tempat mereka sembah Musa As-Samiri, di mana tempat mereka minum air, ketuk batu keluar air semua. Bila kita jumpa ayat-ayat macam tu, kita akan terbayang. Idrib bi'asakal hajar, apa cerita dia, apa tafsiran dia, batu apa, ketuk dengan tongkat. Kita boleh bayang sepintas lalu. Itu bagus tu. Ada duit, sihat tubuh badan, berjalan.
Saya dulu kalau bulan cuti sekolah hujung tahun memang saya bawa grup lah, travel, melancong ke tempat-tempat yang ada kena-mengena dengan Quran. Kita akan hurai tafsirannya, dan bila imam baca, kita pula tahu terjemahan serba sikit, kita akan terbayang-bayang. Itulah khusyuk. Wa hadzal baladil amin, inilah negara yang aman. Negara mana? Mekah, Madinah. Allah Ta'ala bagi keamanan. Wa hadzal baladil amin, kita nampak Mekah, Masjidil Haram, orang berniaga, tak ada orang curi, aman, amin. Wa hadzal baladil amin, aman. Itulah. Jadi khusyuk ni kadang-kadang kita kena usaha dengan melihat, dengan membaca. Kita pergi, kita menyelami, merasai tempat-tempat tu. Rasa sendiri, pernah sampai. Alhamdulillah. Begitu, insya-Allah doakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabak ni. Siapa yang ada duit, sihat tubuh badan, pilah fasiru, berjalan di muka bumi Allah untuk melihat kebesaran Allah. Dan antara tujuannya ialah kita pergi tempat-tempat yang ada sejarah yang disebut dalam Al-Quran, dan kita akan cerita tafsirannya di situ. Macam kami pergi dulu bersama ramailah jemaah Sungai Petani kan, yang ikut live kita pun ada. Masjid Al-Abrar, Taman Peruda kan. Kita pergi ke Mesir. Kita pergi Mesir dulu. Ni ada Makcik Noriza Junid pun turut serta. Jadi kita berehlah, kita cerita, kita tafsir, cerita Nabi Musa, cerita Fir'aun, cerita Nabi Harun, cerita laut terbelah, apa semualah. Jadi bila Quran, terutamanya surah Taha, surah Maryam, surah-surah yang macam tu, kita dapatlah bila imam baca atau kita baca sendiri, kita dapat rasa lah. Itulah khusyuk. Kita boleh ingat balik, oh macam ni. Itu dia. Alhamdulillah. Baik, kita terus tengok. Okey, antara benda untuk bagi sah solat kita, kita kena tahu mana fardu, mana sunat hai'ah, yang kita duk mengaji ni lah. Kalau tidak, solat kita tu tak diterima oleh Allah. Orang yang tak tahu, dia ingat qunut tu wajib, Fatihah ni sunat, yang tu solat tak sah. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz, nak tanya tentang sujud tilawah. Kita dah terlajar ayat yang sepatutnya sujud, ada perlu kita sujud? Kalau sujud, adakah batal solat? Kalau baru terlebih tu, baru sikit tak apa. Kalau dah banyak, dah jauh dah lama dah, jangan sujud. Jangan sujud. Kalau terlebih satu ayat dah, dia stop, dia sujud, masih disunatkan sujud tilawah, masih sunat. Kalau tak mau sujud pun tak apa, terus je baca. Okey? Kalau dah banyak 3-4 ayat dah, jangan sujud dah lah. Kerana sujud tu ketika sampai dekat ayat tu. Baik, kita tengok muka surat 165 sikit lagi. Apabila tidak lengkap satu syarat dari syarat-syarat di atas, maka batallah solat. Contohnya, dia berhadas di dalam solat. Dia mula-mula okey, tengah-tengah sembahyang dia berhadas, dia terkencing ke, dia terbuang angin ke, batal. Kalau daripada awal lagi tak ambil wuduk, itu panggil apa? Tak sah kan? Tak sah daripada awal. Kalau tengah-tengah panggil batal. Contohnya, dia berhadas di dalam solat walaupun terlupa, atau terkena najis yang basah dan dia tidak mencampakkan pakaian itu. Kalau dia campak tak apa. Kena kepiah dia, kena serban dia, kena najis, dia cepat-cepat buang. Kalau dia tahulah. Kalau dia tak tahu, lepas sembahyang baru dia tahu, yang tu kena ulang solat. Kalau kena tudung, macam mana nak campak tudung kan? Kena kepiah, bolehlah. Orang perempuan kalau kena tudung memang kena salin, kena tukar tudung lain. Atau najis itu kering, contoh tik cicak kering, maka dia campakkan dengan tangannya atau dengan baju. Kalau kering, dia boleh jentik, dia boleh ambil lempak pun tak apa. Ambil pegang lempak ataupun ribah. Dia boleh campak dengan tangan atau dengan bajunya. Dia retuk gitu. Pun boleh juga. Kering. Kalau basah jangan pegang dengan tangan, nanti lekat di tangan. Atau angin membuka auratnya, selak, dan kain untuk menutup kembali auratnya berada jauh darinya. Angin tu terbangkan, dia pakai kain, angin tu selok sampai terbang kain ihram dia pakai, contoh kain selimut, terbang. Dia nak pergi ambil balik jauh, batal solat.
atau dia beriktikad rukun-rukun solat itu sebahagiannya fardu dan sebahagian lagi sunat, tetapi dia tidak pandai membezakannya. Semua masalah ini membatalkan solat. Kalau dia anggap semua fardu, tak apa. Qunut dia ingat wajib, tahiyat awal dia ingat wajib, semua sekali dia anggap wajib, hak tu tak apa. Yang tak bolehnya, hak wajib dia anggap sunat. Orang tanya dia, tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir apa hukum? Dia kata sunat, nak baca tak apa, tak baca pun tak apa. Patutlah orang duk tengok dia semayang letih, dia tidur dalam tahiyat akhir, dia tidur. Bila imam bagi salam, dia jaga, dia terus bagi salam. Selama ni dia duk ingat tahiyat akhir tu sunat, tak baca pun tak apa. Salah tu, maka salat dia semuanya tidak sah. Salat dia tak sah. Pasal tahiyat akhir wajib. Kalau mengantuk ke mana pun, sedang-sedang imam bagi salam, tak boleh bagi salam. Kena baca dulu. Sampai sekurang-kurangnya kat selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang lebih baik lagi, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru bagi salam. Ramai juga kita duk tengok dia jenis mengantuk. Tahiyat akhir dia tidur. Imam bagi salam, dia pun jaga-jaga, beralih terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahiyat akhir tak baca. Lena tadi. Cuba pergi tanya orang-orang yang macam ni, semayang tak baca tahiyat akhir. Mungkin dia ingat tahiyat akhir tu sunat. Ataupun dia ingat tak apalah, tak baca pun, imam tanggung. Imam tanggung ni cerita dia tanggung Fatihah je. Tak pernah jumpa kitab mana-mana lagi imam tanggung tahiyat akhir. Jenuh lah tu imam tu, semua dia nak tanggung. Semua buh kata imam. Takat Fatihah tu imam boleh tanggung. Tahiyat masing-masing. Imam baca asing, makmum baca asing. Dah hang terlena, hang letih, imam bagi salam, hang tak boleh bagi salam. Kena baca dulu bagi habis. Bagi salam dalam keadaan tak baca tahiyat akhir, salat batal, tak sah. Mula tu okey, di hujung tak sah. Okey? Sebab tu kita kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Ada orang memang jenis letih. Tak tahu kerja berat ke apa, semayang asyik lena, asyik lena. Tahiyat akhir boleh nak. Imam bagi salam, disedar pula noh. Sedar pula cik. Kak mata bagi salam terus. Jemaah tak pernah tinggal. Pi masjid selalu. Tapi tahiyat Allah uji dia mengantuk. Tak baca. Tahiyat awal tak apalah, tak baca sunat. Tahiyat akhir kena baca. Imam tanggung tak? Imam tak tanggung. Imam kata aku tak larat nak tanggung lah. Semua aku nak tanggung je noh. Imam tidak menanggung tahiyat akhir. Sendiri-sendiri baca. Baik. Jika dia beriktikad ke semua perbuatan di dalam solat itu fardu, atau dia yang tu tak apa. Kalau dia kata semua wajib, jadi dia buat semua. Qunut ke, subhan rabbil azim, subhan rabbil a'la, semua dia anggap wajib, dia baca. Itu solat dia sah, tapi dia jahil jugalah. Bukan semua wajib. Ada bacaan sunat, ada bacaan wajib. Dia kena tahu. Atau dia segera mencampakkan pakaian yang terkena najis itu dan mengibaskan najis yang kering dan segera menutup kembali aurat yang terbuka disebabkan angin tadi, maka solatnya tidak batal. Kalau terselak kain, nampak aurat, tutup cepat-cepat. Tak batal solat. Dia ulang aja ni semua kesimpulan. Wa arkanuha sab'ata asyar, rukun solat ada 17 perkara. Semua kita mengaji dah. Kita ulang kaji balik aja. Rukun solat ada 17. Dalam kitab lain 13. Kitab ni pasal sampai 17. Pasal dia ulang sebut tamakninah dalam rokok, tamakninah dalam i'tidal, tamakninah dalam sujud, tamakninah dalam duduk antara dua sujud, tamakninah sujud kedua. Dia duduk ulang tamakninah tu banyak kali. Memang kena ulang banyak kali sebagai satu penekanan, nak tekan. Maka sebab itulah jadi 17. Hakikatnya sama, rukun 13, rukun 17 sama. Pengarang yang kata rukun 13, mereka kata tamakninah pada setiap rukun. Dia cakap sekali je. Adapun hak kitab kita ni, dia memberi penekanan berulang-ulang kali tentang tamakninah. Rukun solat 17 perkara: niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Fatihah dan basmalah itu satu ayat darinya. Semua ngaji dah ni. Rukuk, tamakninah pada rukuk, i'tidal, tamakninah pada i'tidal, sujud, tamakninah pada sujud, duduk antara dua sujud, tamakninah pada duduk antara dua sujud, membaca tasyahud akhir,
duduk padanya, selawat ke atas Nabi SAW padanya, memberi salam yang pertama dan tertib. Cukup lah. Jadi betul Ustaz Kamal kata Tuma'ninah ada 4 dia ulang tu. Jadi yang tadi 13 tambah 4 17. Sama ya. Dalil wajib tertib ialah ijma' ulama. Ijma' ni mana tidak ada khilaf. Tak ada seorang ulama pun yang berbeza pendapat. Ijma'. Mazhab apakah, tok guru mana, syekh mana pun semua ittifaq. Ulama mujtahidin fi asri min al-usur ala hadithatin min al-hawadis. Kesepakatan ulama yang ijtihad pada satu zaman tentang satu masalah, iaitu masalah hukum. Jadi mereka dah sepakat, tidak boleh ubah dah, ijma' tak boleh ubah. Dalil wajib tertib ialah ijma' ulama yang berdasarkan hadis di bawah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hukum meninggalkan tertib pada rukun fi'li dan qawli dengan sengaja. Kalau dia tak ikut tertib dengan sengaja, contohnya dia rokok, dia tak i'tidal lagi, dia turun sujud terus. Dia tak ikut tertib, dia sujud. Sebelum tu ada i'tidal yang dia tinggal. Sujud tanpa buat i'tidal, maka solat dia, sepakat ulama kata solat dia batal. Ijma' ulama bahawa meninggalkan tertib pada rukun fi'li dengan sengaja, fi'li mana rukun perbuatan, dengan sengaja membatalkan solat kerana ia dikira bermain-main dengan hukum. Tetapi meninggalkan tertib pada rukun qawli tidak membatalkan solat walaupun dengan sengaja. Seperti berselawat ke atas Nabi sebelum membaca tasyahud. Sebelum dia baca tahiyat, dia selawat dulu. Patutnya baca tahiyat dulu, selawat, lepas selawat baru bagi salam. Kalau tak tertib pada bacaan, solat tak batal. Seperti dia selawat dulu, lepas tu baru dia baca tahiyat. Atau membaca tasyahud, baca tahiyat dulu sebelum sujud. Sebelum nak sujud tu dia baca tahiyat dah. Sami Allahu liman hamidah. Sambil-sambil nak sujud tu dia duk baca at-tahiyatul tak, yang tu tak batal. Walaupun begitu, namun begitu bacaan itu tidak dikira. Bacaan tu tak sah, tapi solat sah. Bacaan tu tak betul. Dan dia wajib mengulang semula pada tempatnya yang betul. Jadi bacaan tu saja yang batal, solat tak batal. Contoh dia baca tahiyat macam ni, tak ikut tertib. Dia baca Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin dulu, lepas tu baru Assalamu alayka ayuhan nabi. Sekali tu yang betul dia apa? Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, baru sambung Assalamu alayna. Kalau dia baca terkalih, solat dia tak batal. Walaupun tak batal, dia kena perbetul balik lah. Dia kena baca lagi lah. Tahiyat akhir tu kena mula daripada at-tahiyat balik, perbetul balik. Susunan urutan dia bagi betul. Hukum meninggalkan tertib dengan terlupa. Kalau lupa macam mana pula? Lupa. Contohnya seseorang terlupa rokok dan terus sujud. Ini pun kita dah bincang dah sebelum ni. Kalau dia lupa tak berdosa. Dia terus sujud, dia tak rokok, dia tak i'tidal. Apa perlu dia buat? 2 benda. Satu wajib, satu sunat. 2 benda ni dia kena buat. Yang wajib ialah dia sujud, dia teringat dia tak rokok, dia kena berdiri balik. U-turn. Dia kena patah balik berdiri dan rokok, lepas rokok i'tidal, lepas tu sujud. Dia kena ikut turutan yang betul. Itu kewajipan yang perlu dia buat. Sebab dia meninggalkan rukun, maka dia kena patah balik dekat rukun yang dia tinggalkan. Yang kedua, sunat dia buat apa? Nanti di hujung solat, sunat dia sujud sahwi. Sujud sahwi sunat. Patah balik buat rukun hak tinggal itu wajib. Soalan, Ustaz, macam mana bagi perempuan yang banyak anak rambut? Susah nak jaga, kadang-kadang ternampak anak rambut. Tetap batalkah solat perempuan tersebut? Anak rambut ni macam mana anak rambut nah? Dia kalau kawasan sini ni, yang ni dipanggil dahi. Kalau ada dipanggil bulu dahi. Bulu dahi. Kalau bulu dahi tak batal. Bulu dahi itu kawasan muka. Rambut tu atas tu. Hak nampak kecil-kecil tu bulu dahi. Bulu dahi tak batal salat. Sebab bulu dahi itu muka memang boleh didedahkan. Baik.
Contoh seseorang terlupa rokok dan sujud jika dia teringat sebelum sampai ke rokok pada rakaat yang berikutnya. Dia teringat dalam sujud ke, dia teringat ketika duduk antara dua sujud ke, teringat apa? Teringat tadi aku tak rokok. Dia kena bangkit berdiri ya. Seperti dia teringat di dalam sujud atau ketika duduk antara dua sujud atau ketika berdiri. Maka wajiblah dia kembali rokok dengan segera. Dia kena rokok balik. Jika dia melambatkannya, kalau dia teringat waktu berdiri, dia tak payahlah patah balik berdiri. Memang duduk berdiri dah. Dia kena rokok, dia kena buat baliklah rukun-rukun tadi. Jika dia melambatkannya, dia teringat dia buat lambat nak berdiri, maka solatnya batal kerana dikira meninggalkan tertib dengan sengaja. Kecuaiannya untuk kembali rokok dengan segera. Jika dia terlupa rokok, kita buat contoh rokok je, dia lupa rokok dan tak ingat sehingga masuk ke rakaat berikutnya dan teringat di dalam rokok rakaat itu. Sampai masuk ke rokok rakaat kedua baru dia teringat rakaat pertama tak rokok. Lah dah masuk rakaat kedua, duk tengah rokok rakaat kedua baru teringat. Masalah dia tinggal rokok, dia teringat tu dalam rokok yang lain, rakaat lain. Kalau macam tu dia terus je solat, cuma dia kena ingat rakaat kedua dia ni rakaat pertama. Rakaat pertama kosong, rakaat kedua ni dia anggap inilah rakaat pertama. Rakaat mula tu lara, bahasa Arab panggil lara. Diabaikan rakaat pertama tu pasal rakaat pertama tu tak ada rokok. Sekarang dia duduk tengah rokok lah rakaat kedua ni teringat. Apa perlu dia buat? Dia tak perlu buat apa-apa. Cuma hatinya kena kata, oh hak ni rakaat pertama ni, hak tadi tu rakaat lara. Tak ada apa-apa, kosong saja. Hak ni lah first rakaat pertama bagiku. Oleh tu nanti dia jangan buat tahiyat awal lah. Sebab yang tu baru rakaat pertama. Faham tak no? Boleh faham tak? Rakaat pertama dia tak rokok, dia sujud semua, dia lupa. Masuk rakaat kedua, ketika dia duduk tengah rokok baru dia teringat kata tadi tak rokok. Duduk tengah rokok teringat tadi tak rokok. Apa perlu dia buat? Dia tak perlu buat apa-apa. Cuma dia kena beriktiqad, dia kena tanam dalam hati dia, aku ingat hak ni rakaat kedua. Rupa-rupanya inilah rakaat pertama. Hak tadi tak ada apa, zero, kosong, lara, kosong. Hak tadi itu bukan rakaat, hak ni baru rakaat pertama. Jadi apa perlu buat? Terus solat, jangan tahiyat awal lagi. Rakaat sekali lagi tu baru tahiyat awal sebab yang ni rakaat pertama. Hak tadi mula tu rakaat kosong, ini rakaat pertama, satgi baru rakaat kedua. Faham? Kiaskanlah dalam semua masalah. Kita buat masalah dia terlupa i'tidal. Dia berdiri, okey, Fatihah semua okey. Dia rokok, okey rokok. Lepas rokok, dia terjun sujud terus, dia tak i'tidal. Kita buat contoh i'tidal pula. Dia tak i'tidal. Bila dia teringat, dia kena bangunlah i'tidal. Masalahnya dia tak teringat. Dia tak i'tidal tu, dia tak teringat. Dia terus semayang, masuk rakaat kedua. Ketika duk i'tidal tu, Sami'allahu liman hamidah, baru Allah bagi dalam kepala dia teringat. Rakaat tadi aku tak sebut pasal Allah Alhamdulillah. Lepas rokok aku sujud terus. Allah, kalau sembahyang berjemaah mesti orang tegur ni sembahyang seorang. Allah tadi aku tak i'tidal ni. Dia teringat bila? Dia teringat tengah-tengah duduk i'tidal. Maka inilah rakaat pertama. Hak tadi kosong. Okey, kan payah pun. Tak terpakai. Rakaat tadi tak terpakai. Inilah rakaat pertama baginya. Itu kalau dia lupa i'tidal dan teringat dalam i'tidal. Kalau dia teringat sebelum i'tidal, contoh waktu dia duduk tengah baca Fatihah, rakaat kedua dia tengah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, teringat tak i'tidal, apa perlu buat? Dia kena kembali kepada i'tidal dia. Sami'allahu liman hamidah. Cepat-cepat kembali kepada i'tidal, kemudian sujud apa semua. Dia kena pelengkapkan rakaat pertama tu, kemudian bangun pula lah untuk baca Fatihah. Kalau dia teringat, dia kena pergilah dekat rukun tu. Tapi kalau dah sampai dah ke rukun yang bermasalah tu, anggap saja rakaat tadi tak terpakai, kosong, inilah rakaat pertama bagi dia. Begitu. Jika dia terlupa rokok dan tidak ingat sehingga masuk ke rakaat berikutnya dan teringat di dalam rakaat itu, ketika sedang rokok dia teringat pada rakaat sebelum itu dia terlupa dan tertinggal rokok,
maka hendaklah dia teruskan sahaja solatnya dan dikira rakaat yang dia tinggal rokok tadi sebagai lagha. Lagha makna diabaikan, tak terpakai. Dan hendaklah disempurnakan rakaat yang berbaki di akhir solat. Jadi cara kira dia, hak dia duk ingat rakaat kedua tu, sebenarnya itulah rakaat pertama. Nanti baru rakaat kedua, ketiga, keempat. Habis tajuk kita. Okey, sunat ab'ad pula sikit lagi. Saya perhabis terus lah. Pagi esok kita masuk cerita sembahyang sunat pula. Ni untuk amalan-amalan kita nak pahala, nak rahmat Allah, kena rajin-rajinlah sembahyang sunat. Jadi saya habiskan terus. Sunat ab'ad ni ada berapa? Ada 6. Yang pertama, sunat ab'ad ni kalau sengaja tinggal atau terlupa, sunat kita ganti dengan sujud sahwi. Yang pertama membaca tasyahud awal, yang kedua duduk padanya. Kalau baca sambil berdiri tak jadi, baca sambil duduk. Yang ketiga selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dekat tu je. Selawat ke atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang tu dalam tahiyat akhir. Membaca qunut dan berdiri pada qunut. Selain ini kesemuanya sunat hay'ah. Ni saja sunat ab'ad. Qunut, berdiri, baca qunut, selawat kat Nabi, semua itulah. Lengkap qunut. Tahiyat awal pula dia duduk, dia baca tahiyat awal, dia selawat kat Nabi dalam tahiyat awal. Kemudian satu lagi, selawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sunat ab'ad. Kedudukannya dalam tahiyat akhir. Alhamdulillah habis tajuk kita. Kita dah baca dah. Kita dah lalui semua dah. Muqaddimah salat, wuduk, pakaian, menghadap kiblat, tempat-tempat yang sesuai, tempat yang tak sesuai, daripada mula takbir, niat, semua syarat, rukun. Kita dah belajar semua dah. Alhamdulillah selesai dah kefarduan solat fardu ni. Minta kita faham dan kita boleh buat yang terbaik. Maka sebagai tambahan, esok kita akan masuk sembahyang sunat pula. Faham solat fardu, maka kita kena buatlah solat sunat supaya boleh tampung. Kalau ada kekurangan dalam solat fardu, kita tampung dengan sembahyang sunat kita. Sembahyang sunat pun ada banyak ni, kita akan belajar. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk kita mengamalkan sembahyang sunat insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.